kita baca umur kita. Al-Fatihah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau saya cakap biasa boleh dengar kot. Dia memang nak muji saya. Baik, tu kena dekat lah sikit. Boleh dekat lagi? Yang saya kasihi, sahabat-sahabat, rakan-rakan, bahkan sebenarnya kita ini adalah merupakan adik-beradik yang apatah lagi bila kita berada di sini, itulah mesej yang Allah nak bagi pada kita. Ya. Manusia cari je benda berbeza antara kita ni supaya kita jadi jauh. Oh, ni geng duk umrah, geng kita. Oh, tapi ni geng umrah lain. Nampak tak? Cari je sebab untuk kita tu jadi jauh. Sedangkan kita kena cari sebab untuk jadi rapat. Ya. Sebab itulah Allah panggil ke sini. Allah panggil kita ke sini, perjalanan yang jauh. Saya selalu sebut pada diri saya sendiri. Sebab saya tengok rakan-rakan saya, adik-beradik saya semua okey. Sebab takut terlupa, terasa macam kita ni pelancong, macam melancong ke Korea. Ya. Sama macam melancong Korea, ya, ada tour guide, kemudian bergambar, kemudian makan. Tak salah. Ya, jangan pula lepas ni Allah nampak aiskrim sedap. Kan? Tak jadilah tadi takut kita. Tak. Ya Allah, tak apa. Ya, Allah tu maha baik. Selagi benda tu harus, maka kita boleh, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tempat kita tak sama macam tempat Nabi. Zaman dulu orang datang bawa hati untuk ibadah. Zaman sekarang nak ibadah tapi sepanjang perjalanan tadi kan, nampak dah. Khamsa riyal haja. Kan? Jubah bagus. Mana Indonesia, Malaysia kaya bagus. Ya? Malaysia boleh. Baik, jadi kita takut kita yang tak fokus membawa hati kita kepada Allah di tempat-tempat yang penting. Sebab tu saya katakan bahawa tempat ini tempat penting kerana Allah Subhanahu Wa Taala minta kita datang dan meminta kita, bahkan jadi wajib pada kita supaya datang dalam hidup paling tidak sekali untuk berkumpul di sini, di satu tempat yang namanya Arafah. Satu tempat yang namanya Arafah. Baik, semua yang saya kasih sekalian, dalam kesempatan yang ada ini, marilah ya, marilah. Sebab kita buat kita punya, sebab nak bagi fokus ni kita kata ambil setiap masa. Sebab saya pernah sebut tentang hijrah. Masihkah kau ingat? Masih. Ingat? Ingat. Kemudian yang penting satu lagi apa dia? Jihad. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang yang nak Allah ni ada dua orang je kata Allah. Yang pertama adalah orang yang berhijrah. Sebab tu kita nak berhijrah. Kemudian orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, semua yang saya kasih sekalian, bila kita nak hijrah, kita praktik satu benda. Jom kita praktik satu benda. Ya, nak berjihad kita praktik satu benda. Kita tahu bagaimana kita nak ambil masa kita dengan diri dan Allah. Ya, atau dalam bahasa disebut sebagai uzlah. Uzlah. Uzlah adalah apabila kita memutuskan hubungan sebentar, disconnect dengan dunia yang sentiasa menghambat kita, dengan dunia yang sentiasa menyusahkan kita, dengan dunia yang kita rasa kita perlu tahu tentang dia, dengan dunia yang kalau sebenarnya kita tak tahu pun tak ada masalah, tetapi kita dah terperangkap. Ya, terperangkap. Di mana tempat paling banyak manusia terperangkap? Ya, media sosial tu dia ada dia punya address paling besar, namanya apa? www adalah worldwide punya web.
sarang apa tu? Sarang lebah. Tengok tak? Ni orang bandar semua payah nak cakap. Sarang lebah, bila serangga terperangkap, dia boleh keluar tak? Tak boleh keluar. Kita itulah dia. Yang kita terperangkap di WhatsApp, kita terperangkap di FB, kita terperangkap di IG, kita terperangkap di YouTube, kita terperangkap di TikTok. Kita terperangkap. Tetapi kita terperangkap saja ke? Seperti serangga tadi, bila dia terperangkap saja aja. Apa akan datang? Akan datang laba-laba untuk datang makan dia. Itulah kita sekarang. Itulah kita sekarang. Sebab tu kita kena praktik bagaimana kita boleh disconnect sekejap. Supaya jangan kita setiap masa kita tu tak boleh lepas. Sebab yang melepaskan dan yang mengikat tu bukannya web itu, tetapi kita. Betul kan? Kalau kita tak buka, dia tak lekat kita. Tetapi bila kita terikat, kita tak boleh lepas daripada dia. Kadang-kadang satu family duduk satu meja kan. Zaman dulu, ni orang kampung minta maaf. Orang bandar nak cakap ni kena tengok translation kat bawah. Dia ni cakap apa ha? Ya, zaman dulu, masa kecil-kecil saya dulu pasang pelita. Ya, bila family ramai-ramai lengkong pelita tu, bersembang. Masing-masing beri, walaupun maklumat tak banyak mana pun. Ya, bukan ada internet nak Google. Tapi Masya Allah meriah sepanjang malam. Tak tahu bila nak tidur. Hari ini benda yang sama. Lekong juga. Tapi tangan-tangan di tangan masing-masing handset. Ayah dengan mak dengan anak-anak dah sebenarnya di dunia yang berbeza. Kita sedang terperangkap dan ingat akan datang yang akan makan kita seorang-seorang. Yang pasti umur kita makin habis. Hari-hari makin habis hari, makin habis hari, makin habis hari. Kalau saya orang kampung nak buat contoh, orang kampung saya lah di Jerantut. Dia kata life ni macam main golf. Sekali. Once kita tee off, bila kita pukul, kita makin dekat dengan lubang. Makin kita pukul, makin kita dekat dengan lubang. Hari-hari kita ni makin dekat dengan lubang, makin dekat dengan lubang. Cuma web itu membius kita sampai kita rasa oh panjang lagi umur aku. Okey lagi tak apa. Baik, kerana itu semua yang dikasihkan untuk hijrah, untuk mujahadah jihad, kita kena sentiasa ada satu benda yang namanya uzlah. Uzlah adalah kekuatan kita untuk kita ada masa, contohnya solat, contohnya ibadat. Kita disiplinkan betul-betul yang kita takkan terikat dengan apa saja kaitan dunia. Buat sebentar waktu. Habis, kita kembali connect. Kita tahu bila nak disconnect dan kita tahu bila nak connect. Kalau kita tak tahu bila nak disconnect dan kita tak tahu nak connect, maka kita akan jadi orang yang tak efisien. Kita tak tahu bila dengan family, tak tahu dengan Allah, tak tahu. Baik, semua yang saya kasih sekalian, insya-Allah ya, Allah beri kekuatan pada kita untuk uzlah. Insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Semua yang dikasih sekalian, sekejap lah. Saya tengok matahari pun makin kan suluh orang belakang ya. Baik, semua yang dikasih sekalian, tempat ini namanya Arafah. Tempat di sinilah semua yang saya kasihi satu masa dulu 140,000 orang pada tahun 10 Hijrah. Nabi bawa semua orang dan mereka teruja sebab nak tahu bagaimana cara ibadah yang sebenar. Haji kami dah buat semalam saya ada cerita tentang bagaimana berapa jenis haji orang Arab dulu. 3. Pertama, 3 ingat tu dah kira okey, lulus dah alhamdulillah ya. Yang soalan tu yang berikut tu soalan tambahannya. Ya, yang pertama al-humsu untuk orang-orang Quraisy, orang-orang Khuza'ah. Kemudian at-tulsu untuk orang-orang Yaman, untuk orang Hadramaut, untuk orang Sana'a. Kemudian al-hillatu selain daripada kedua tempat ini. Baik, sekarang mereka teruja nak bagi tahu bagaimana cara Nabi ajar supaya apa yang Nabi ajar itulah ibadah haji sejak daripada zaman Nabi Allah Ibrahim. Baik, semua yang dikasih sekalian, dan di bumi inilah menjadi saksi turunnya ayat Allah. Ya, turunnya ayat Allah apa dia? Yang Allah kata al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, hari ini aku telah sempurnakan. Ya, akmaltu. Mana ikmil? Akmaltu. Mana akmaltu? Apa mana akmaltu?
Tak nak bagi macam berbincang, tak nampak macam orang cakap apa dia cakap orang pelik kan. Jadi bila tengok dia sembang dengan orang ramai. Jadi taklah nampak teruk saya pada mata orang lalu-lalu ni. Jadi kena respon. Ya. Aman akmal tu ya telah sempurnakan. Tolong dengar ya. Wa atmamtu, dan aku sempurnakan. Ada dua sempurna, tetapi penggunaannya adalah akmal. Yang kedua itmam. Baik. Hak tu nak cerita jadi panjang pula kan, kenapa jadi akmal digunakan oleh Allah untuk agama dan kenapa atmam untuk nikmat. Baik, semua yang dikasih sekalian, tapi di sinilah tempat dia. Dan pada saat Nabi pada masa tu ya, bila Nabi SAW nak bercakap pada 140,000 orang, dan apa jadi pada masa tu? Apa jadi pada masa itu? Yang jadi pada masa itu, cuba bayang ya, sebab bila semua orang dah masuk Islam, termasuk saya cerita semalam di Taif. Ingat tak? Ingat tak cerita di Taif masjid? Masjid apa? Masjid Ibnu Abbas. Ya, bukan di Sentul tu tak? Ni yang di sini betul-betul. Bukan di Sentul, bukan, itu lain. Masjid Ibnu Abbas juga. Maaf saya di danau apa tu? Danau. Baik. Dan ketika Nabi panggil haji, ketika ingat tak semalam ada satu nama yang saya sebut, sebab alhamdulillah subuh tadi imam sebut cerita tentang dia. Solat subuh tadi imam sebut cerita yang kita cerita semalam. Alhamdulillah, maknanya Datuk Seri hubungi agaknya. Tu baca surah tu. Sebab nak bagi kena yang kami cerita semalam tu tentang kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu law nuzzila hadzal Quran ala rajulin min al-qaryatain azim. Dua kampung yang besar. Satu kampung namanya Mekah, satu kampung namanya Taif. Dua pemuka yang terkenal. Yang pertama bernama Walid bin Mughirah, yang kedua adalah Abdu Yalil. Bukan begitu tadi? Alhamdulillah. Baik, semua yang saya kasih sekalian, saya nak cerita apa dia? Maknanya turun daripada Taif, datang daripada Madinah, datang daripada Yaman, datang daripada Jazirah Arabiah, berkumpul dan Nabi menyampaikan. Biasa tak dengar khutbah? Biasa kita dengar tentang khutbah wada'. Khutbah perpisahan. Penat ke? Khusyuk. Ha? Oh, macam tu kalau khusyuk. Okey, tak boleh tanya ya. Kalau bila khusyuk tak boleh tanya dah. Baik. Dia cuma dalam ni. Cuma masuk ke dalam. Oh, macam tu cara dia. Okey, saya faham. Ya. Baik. Macam-macam. Dalam khutbah wada' kita tahu ya. Sebab khutbah wada' ada setengah tempat dia frame kan dibuat dibuat frame khutbah perpisahan kan. Sebenarnya itu bukan satu khutbah Nabi, tetapi himpunan khutbah Nabi di sini, di Mina, di Muzdalifah, di Mina dikumpulkan dan dibuat dia punya turutan dia. Dan saya nak sebut satu je lah kenapa disebut sebagai khutbah wada'. Sebab Nabi mulakan introduction dia adalah Nabi kata, dengar dengan betul apa yang ku bakal katakan, kerana mungkin di tahun hadapan kalian aku tidak bersama lagi dengan kalian. Kalau kita dengar, kita rasa apa? Oh ya. Ibnu Abbas, maaf saya, Ibnu Umar. Ingat Ibnu Umar? Abi Abdurrahman, Abdullah Ibnu Umar, Ibnu Khattab, Ibnu Naufal, Ibnu Abdul Uzza, Ibnu Riyah, Ibnu Abdullah, Ibnu Qurtib, Ibnu Razzah. Ibnu Umar dia duduk depan Nabi. Dan dia kata apa dia? Kami tak fikir pun bahawa perkataan Nabi tu maknanya kami tak sempat nak sedih. Sebab kami tak ada dalam kepala yang Nabi akan tinggalkan kami. Tak pernah terfikir satu saat pun bahawa Nabi akan tinggal sebab terlampau seronok. Bukan kita tak pernah seronok bersama dengan orang yang kita sayang kan? Nak ke? Alah cepatlah belah. Ada ke? Tak. Kalau boleh kita tak nak cerita, kalau boleh biarlah waktu itu berhenti. Itulah para sahabat. Sebab tu ketika perang Tabuk pada tahun ke-9, lepas kuliah subuh Nabi SAW, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah tanda kiamat? Nabi kata tanda kiamat yang pertama adalah kewafatanku, kata Nabi. Apa dia? Kita dengar tak? Apa kita rasa? Sedih kan? Para sahabat semuanya menangis serentak. Yang tak boleh panggung kepala,
yang tak boleh mendengar lagi apa Nabi kata. Sebab sahabat tak boleh nak dengar, ya Allah, Rasulullah tu berpisah dengan kami. Bila Nabi cakap, yang pertama, Nabi cakap biasa je, tanda daripada hari kiamat adalah, tanda besar kiamat adalah, pertama adalah kewafatanku. Menangis serentak, semua tunduk. Sampai Nabi terpaksa menyabarkan mereka sebab Nabi nak bagi tahu tanda-tanda yang lain. Begitulah Ibnu Umar bila Nabi kata, tahun hadapan mungkin aku tidak bersama dengan kalian. Kenapa? Sebab ingat, nanti kita akan pergi ke Ji'rana. Okey, esok kita akan pergi ke Hudaybiyah. Nanti di Hudaybiyah kita cerita sikit. Kenapa Ibnu Umar fikir dan sahabat lain fikir benda yang sama? Sebab tahun ke-6 Hijrah, tahun ke-6 Hijrah. Minta maaf ya, kena forward, kena rewind, kena forward, kena rewind dalam di. Kan? Ini tahun ke-10 sekarang. Rewind tahun ke-6. Ya. Rewind pada tahun ke-6, Rasulullah bawa para sahabat untuk mengerjakan umrah. Tapi dihalang kan? Dihalang. Dan Nabi kemudian pada tahun ke-7, tahun itu disebut sebagai tahun umrah qada. Tahun umrah qada. Tahun ke-7. Dan sebab itulah kita pakai ihram dengan terbuka sebelah. Okey? Sebab tahun ke-7 punya pasal. Baik, kemudian pada tahun ke-8 dan pada tahun ke-9 Nabi tak pergi umrah, tapi para sahabat lain pergi umrah. Jadi bila Nabi tak pergi umrah, sekarang tahun 10, Nabi kata tahun depan aku mungkin tidak bersama dengan kalian. Sahabat fikir, okey, seperti tahun sudah Nabi tak pergi, mungkin tahun depan tak pergi. Sehinggalah Rasulullah jatuh wafat. Dan sekarang kami ingat balik apa yang Nabi cakap di sini. Nabi kata ini mungkin adalah kali akhir dan aku tidak bersama dengan kalian. Semua yang saya hormati dan saya kasih lain, oleh kerana 140,000, kita baru banyak ni kan, dah semput dah kan? 140,000 orang terpaksa menggunakan mobile dia. Nabi cakap satu benda sampai so dia punya wave dia tu, katalah Nabi sebut satu perkataan yang para sahabat sini bertakbir, orang belakang dia orang buat apa ha? Lepas tu 5 minit baru dengar takbir kat belakang. Nabi sebut satu perkataan yang menyebabkan bertasbih orang dekat dengan Nabi. 5 minit nanti kat sebelah sana barulah tasbih tu sampai. Nak cerita ramainya orang pada masa tu. Dek, kerana ramai pada masa itu, saya sebutkan dulu kan, Nabi berjuang selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tetapi Allah simpan untuk Allah beri kalimat al-yauma akmaltu lakum, adalah Allah balik ke Mekah. Allah balik ke Mekah untuk Allah bagi tahu bahawa setelah semua tunduk pada Nabi, sebuah orang Arab yang kasar tunduk pada Nabi, maka pada saat tersebut, dan kerana itulah semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, saya nak cerita satu je lah mungkin. Nak cerita banyak pun kadang-kadang banyak tu je kan. Jadi banyak tu pun nanti boleh melempar kan. Jadi semua yang saya kasih sekalian, ada dalam satu catatan kecil yang menyatakan bahawa para sahabat bila turun al-yauma akmaltu lakum, apa jadi pada mereka ketika memberitahu bahawa telah sempurnalah agama ini? Apa perasaan? Kita belajar graduasi kita, sedih ke? Seronok. Kenapa seronok? Dah lengkap pembelajaran. Akmaltu lakum dinakum, sempurna. Maka 140,000 orang gembira. Seronok bertakbir Allahu Akbar. Sebab dia orang bila gembira takbir Allahu Akbar. Kecuali ada satu khemah nun di sana, yang dalam khemah tu dia tak boleh nak tahan diri dia, melainkan menangis dengan tangisan yang kuat. Menangis dengan tangisan yang kuat. Dan datang seorang wanita, saya nak sangat mencerita wanita tu tadi di Jabal Thur, tapi tak berkesempatan. Dan wanita menjenguk dan mendapati ayahnya menangis, sedang orang lain semua sedang gembira, berpelukan, gembira, Masya Allah, Alhamdulillah, agama kita telah sempurna. Semua orang gembira, melainkan seorang lelaki yang duduk dalam khemah tersebut sedang menangis. Maka dia tengok ayah dia menangis. Mayukik, apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai ayah? Apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai ayah? Engkau tak sampaikan lagi wahyu daripada Allah yang baru dibacakan oleh Nabi. Ramai orang tengok direct Nabi dapat wahyu tersebut. Ketika Nabi berada di atas unta Nabi, maka sambil menangis dia tanya soalan. Apa soalan dia? Wahai anak, untuk apakah seorang Rasul diutus oleh Allah? Wahai anak,
Untuk apakah seorang Rasul diutus oleh Allah? Anak dia kata, wahai ayah, untuk menyempurnakan agama. Tidakkah kamu dengar ayat tadi menyatakan bahawa agama telah sempurna? Ya. Apa makna dia? Maka Allah akan memanggil balik Nabi dia. Asma tak mampu tanya soalan berikutnya. Sekarang 2 orang sedang menangis. 2 orang menangis sekarang ni. Dan kemudian orang lalu, kenapa dia menangis? Orang lain tengah happy. Kenapa menangis? Kenapa perlu menangis? Dan dia tanya soalan yang sama. Nak ringkas saja. Tak lama lepas itu 100,000 orang menangis. Sebab mereka takut nak menerima satu hakikat bahawa Nabi akan berpisah dengan mereka. Tapi inilah dunia semua yang dikasihi sekalian. Allah sebut dalam Al-Quran, Nabi akan datang, Nabi akan pergi. Maka perjuangan Nabi, jalan Nabi itu yang kita kena pegang. Kerana itulah semua yang dikasihi sekalian. Kita datang sama-sama di sini. Sebenarnya datang ke sini untuk kita tengok satu bukit yang begitu panjang sejarahnya, sebab dia melibatkan kita semua. Sebab kita semua ada asal yang sama daripada Adam dan Hawa, ya, dan berkembang ke penjuru alam. Dan kita balik kat sini untuk Allah ajar pada semua manusia, wahai manusia, berkasih sayanglah, menghormatilah, berilah penghargaan sewajarnya kepada manusia-manusia yang lain. Itu mesej daripada Allah bila Allah panggil. Mesej Allah kepada kita bila Allah panggil kita ke sini. Semoga mesej itu sampai. Ya, semoga mesej tersebut sampai dan kita terima insya-Allah. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, dan jihad, hijrah, uzlah takkan berlaku melainkan berlaku satu benda pada kita. Yang ni saya nak minta kita minta sama-sama. Hijrah, kita perlu hijrah. Jihad, kita perlu jihad. Uzlah, tak nak terperangkap, kita perlu. Dengan syarat kita dapat satu perkara. Apa agaknya tuan-tuan? Semua itu tak berlaku melainkan ada yang disebut sebagai korban. Korban. Orang takkan boleh hijrah kalau dia tak sanggup korban. Orang takkan boleh jihad kalau dia tak sanggup korban. Sebab itulah Mekah itu jantung dia adalah korban. Jantung dia adalah siapa korban? Siapa yang berkorban? Siti Hajar. Kan kita lalu kita sa'i kan? Kita pijak tempat dia kan? Sebab Allah suruh kita lalu. Kalau kita cerita kat Malaysia kita tak sampai. Sekarang jalan tempat apa yang dilalui oleh seorang manusia yang walau dia seorang diri dengan anak kecil sanggup, sebab dalam diri dia ada korban. Kalau tidak ada korban masa mungkin. Sebab tu kalau suami tak sanggup berkorban, isteri tak sanggup berkorban, anak tak sanggup berkorban, pemimpin tak sanggup berkorban, pengikut tak sanggup berkorban, kita tak akan ke mana-mana. Hijrah tak pernah berlaku, jihad tak pernah berlaku. Sebab tu yang tertinggi dalam agama adalah korban akhirnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu pada kita. Baik, semua yang dikasihi sekalian, tempat ini mustajab berdoa juga. Jom kita sama-sama menadah tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dzakirin, hamdal taibin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka ya Allah, subhanaka ya Rahman, subhanaka ya Rahim. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها إنك أنت خير الوارثين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا وأشفي به أمراضنا
ونور به قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا غائبا إلا رددته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ناسيا إلا ذكرته، ولا حاجة يا الله من حوائج الدنيا والآخرة. Wahai Allah, setiap hajat yang ada pada hamba-Mu yang menadah tangan pada saat ini ya Allah, di bumi yang Engkau mengkabulkan doa para kekasih-Mu sebelum ini ya Allah, maka ya Allah tunaikanlah hajat sahabat-sahabat kami yang dalam sepanjang hajat, apa saja hajat yang ada dalam dada dan hatinya ya Allah. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikanlah pertemuan kami di sini ya Allah sebuah pertemuan yang benar-benar Engkau beri rahmat kepada kami ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Berpisah kami, pulang kami ke negara kami nanti ya Allah terjaga, terpelihara, bahkan diampun dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Pada setiap saat dalam kehidupan yang berbaki daripada kami ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berilah kami rezeki yang baik ya Allah, dan jadikanlah amal kami diterima oleh Engkau ya Allah. Wahai Tuhan kami datang dengan dosa yang tersangat banyak ya Allah. Kami datang dengan dosa kepadamu ya Allah. Kami meninggalkan apa yang Engkau suruh ya Allah, dan kami melakukan apa yang Engkau murkai ya Allah. Lihatlah kepada para hamba yang sedang menadah tangan saat ini ya Allah, agar Engkau berikan setitis keampunan buat kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah segala kesilapan kami ya Allah. Ampunkanlah segala kekhilafan kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami yang kami tahu ya Allah. Ampunkanlah dosa yang kami tak tahu ya Allah. Ampunkanlah dosa besar kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa yang disebut dosa-dosa kecil ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap Engkau ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Ya Allah, banyak daripada perkataan ini ya Allah yang dulu kami tidak pandai bercakap ya Allah, tetapi setelah kami pandai bercakap, perkataan inilah yang melukakan hati mak dan ayah kami ya Allah. Sedangkan setiap kali daripada kami melakukan perkara yang tak baik buat mereka ya Allah, bergoncang arasmu kerana murka terhadap kami ya Allah, maka ya Allah kami datang saat ini untuk diampunkan segala dosa-dosa itu ya Allah. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa dan kesilapan kami terhadap mereka ya Allah. Ampunkanlah kesilapan kami terhadap pasangan kami ya Allah. Ampunkanlah kesilapan kami terhadap anak-anak kami ya Allah. Wahai Allah, seandainya Engkau bertanya kepada kami bagaimana kami mendidik mereka agar kenal kepadamu ya Allah, kami takut di hari akhirat kami tidak mampu menjawabnya kerana kami leka dan lalai ketika di dunia ya Allah. Kami sibukkan ya Allah mereka tentang dunia mereka ya Allah. Kami lupa tentang Tuhan yang memiliki dunia itu ya Allah. Kami sibukkan mereka dengan kesibukan dunia ya Allah. Kami lupa bahawa dalam kubur nanti ada saat yang lebih sibuk dan lebih susah lagi ya Allah. Wahai Allah, tolonglah kami. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Tolonglah kami ya Allah saat nanti kami dimasukkan dalam kubur dan liang lahat ya Allah. Saat kami terbelenggu dalam kafan itu ya Allah. Saat bumi mula menghimpit kami ya Allah. Lapangkanlah kubur buat kami ya Allah. Terangkanlah kubur buat kami ya Allah. Harumkanlah kubur buat kami ya Allah. Di pada mahsyar nanti ya Allah, letakkanlah kami di bawah lindungan bayangan-Mu ya Allah, ketika manusia bergelut dalam keadaan susah di hari itu ya Allah. Ya Allah, janganlah hisap kami dengan hisap yang payah. Mudahkanlah hisap buat kami ya Allah. Wahai Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami dan masuklah kami syurga tanpa hisap ya Allah. Jadikanlah setiap yang menadah tangan ini ya Allah, nama-namanya telah ada dalam daftar ahli syurga ya Allah. Jangan ada walau seorang di kalangan kami ya Allah yang namanya terpahat di pintu neraka jahanam ya Allah, yang terhidang buatnya zakum yang sangat memanaskan untuknya ya Allah. Wahai Tuhan kami, jadilah telapak kami, kaki kami dapat memijak pepasir yang terbuat daripada emas yang paling tulen dalam syurga nanti ya Allah. Jadikanlah hidung ini dapat menghidu bau-bauan yang sangat harum di syurga nanti ya Allah. Jadikanlah mata-mata kami dapat ya Allah melihat kecantikan dan keindahan syurga yang tidak ada taranya ya Allah. Wahai Tuhan kami, temulah kami di sini sebagai sahabat dan temukanlah kami dalam syurga sebagai jiran tetangga. Wahai Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
doa kita dekat dengan Allah untuk Allah terima. Datuk kita berdoa di sini untuk kita satu masa dahulu. Dan kita minta Masya Allah di sini. Dan kalau kita tengok banyak perkara lain yang mungkin kita tak sempat